Okey, anak-anak sekalian, mari kita sambung kertas Bahasa Melayu kertas 2 bahagian A part 2 ni soalan. Jawab, try jawab. 5 hingga soalan 3 hingga soalan 5 ya. Sebelum ni kita dah jawab soalan 1 dan soalan 2. Fahamkan yang tu? Kemudian kita sambung soalan 5, soalan 3 hingga 5. Okey, mari kita baca bersama-sama. Iklan dan petikan di bawah, ni soalan 3 ya. Iklan dan petikan di bawah mengandungi berbagai kesalahan bahasa, senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda perlu menulis kesalahan-kesalahan yang dikenal pasti dan membuat pembetulannya. Anda tidak perlu menyalin petikan tersebut. Tak perlu salin tetapi betulkan sahaja. Kena pasti kesalahan tu dan betulkan ya. Bahan 1 ya. Lihat penderma darah. Kriteria ni penderma darah, anda layak menderma darah. Okey. Sihat tubuh badan, berumur di antara 18 hingga 60 tahun untuk pertama kali menderma. Remaja berumur 17 tahun perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa dan penjaga. Berat badan 45 kg ke atas, tidur minima 5 jam. Penderma terakhir 3 bulan lepas. Tiada masalah kesihatan, telah mengambil makanan sebelum menderma darah. Bagi penderma wanita, tidak datang haid, tidak mengandung, tidak menyusukan anak. Ya, kita lihat apa kesalahan dia. Okey, penderma terakhir 3 bulan lepas. Ya. Sebenarnya kali terakhir menderma adalah 3 bulan lepas. Ini ada kesalahan bahasa ni, bukan penderma terakhir. Penderma terakhir maksudnya orang yang akhir menderma. Tetapi dia ni sebenarnya dia 3 bulan lepas dia menderma. Menderma kali terakhir adalah pada 3 bulan lepas ya. Tiada masalah kesihatan. Okey. Telah mengambil makanan sebelum menderma. Okey. Bagi penderma wanita tidak datang haid. Ini bahasa apa ni? Okey. Tak apa, kita tengok kesalahan-kesalahan ini. Apa kesalahan dia? Kriteria kesalahan bahasa. Tengok soalan 3, kesalahan bahasa yang kita nak kenal pasti. Yang pertama, kriteria. Ejaan dia salah ya. Kriteria ejaan dia salah. Bukan KRE tapi KRI. Ya, ini adalah salah. Salah yang pertama. Di antara. Ya, di antara tak payah perkataan di. Ya, dia perlu perkataan antara saja. Ibu bapa dia bukan rapat ya. Ibu bapa dia kena jarak. Ibu jarak sengkang 1 bar. Lepas tu baru bapa. Minima. Minima pun salah. Sebenarnya dalam bahasa Melayu nama dia minimum. Ya, minimum. Ya, tambah situ penderma. Okey, penderma pun salah dalam pembetulannya adalah pendermaan. Ya, pendermaan darah, ya. Itu kesalahan-kesalahan dia ya dalam iklan tadi. Ya, ada berapa kesalahan? 5 kesalahan dan kita bagikan cadangan pembetulan dia. Pembetulan ya. Kalau dia kata pertama kali, kita kena bagi jawapan dia adalah kali pertama. Dia terbalik perkataan tu. Okey. Alright. Kita pergi pada soalan 2. Bahan 2 ya. Mari kita baca bersama-sama. Kejayaan doktor merupakan kerjaya doktor merupakan kerjaya profesional dan menjadi pilihan kebanyakan kanak-kanak di negara kita. Untuk melayakkan anda menjadi seorang doktor, anda perlu mengikuti latihan, kursus dan mendapatkan sijil
atau pentauliahan perubatan seperti contohnya Majlis Perubatan Malaysia. Seperti contohnya ni, tak payah. Seperti, kita ada contoh pula lagi. Tak payah, ya. Mesti mendapat pentauliahan perubatan. Contohnya Majlis Perubatan Malaysia di samping sijil kedoktoran daripada mana-mana universiti yang disahkan oleh kerajaan. Doktor dibahagikan kepada beberapa bahagian. Antaranya doktor am, doktor pakar, doktor bedah, doktor gigi. Kemahiran yang perlu ada kepada seseorang doktor ialah mereka perlu mahir mendiagnosis dan membuat keputusan yang tepat terhadap penyakit seseorang. Oleh hal yang demikian, doktor perlulah peka dan mengambil berat terhadap keadaan pesakit. Dipetik dan diubah sesuai daripada info dan laluan kerjaya doktor daripada ini. 6 markah. 6 markah. Kena teliti 6 markah. Ya. Okey. Itu ada 6 markah. Ya. Okey, mari anak-anak sekalian kita lihat apakah jawapan kepada soalan 3 bahan 2. Ya. Bahan 2, jawapan dia adalah kesalahan adalah proporsional. Proporsional adalah 1 S sahaja. Bukannya 2 S kat sini. Ya. So, salah. Salah segi ejaan dia. Okey, yang kedua, yang salah adalah melayakan. Dia sebenarnya melayakkan. K2. K tertinggal dekat sini. K tertinggal dekat sini. Ya. K ni tertinggal di sini. Seperti contohnya, ini ambil salah satu saja. Jangan ambil dua-dua. Salah kita kata seperti ataupun contohnya. Ya. Kita ambil contohnya adalah itu. Jangan ambil itu. Ya. Disahkan, salah perkataan disahkan, sebenarnya perkataannya adalah diiktiraf. Diiktiraf oleh Majlis Perubatan Malaysia. Bukan disahkan. Ya. Kan dibahagikan kalau di dengan perbuatan mesti dirapatkan, bukan dijarangkan. Kalau jarangkan macam ni salah. Dirapatkan. Kepada dalam petikan di atas bukan kepada tapi pada, ya. Kepada salah. Ya, pada saja, ya. Itu jawapan bagi bahan 2. Anak-anak boleh review balik soalan tu berkali-kali dan kena pasti satu-satu tu salah. Teliti satu-satu perkataan. Mana satu yang salah. Dia mesti salah. Ya. Kalau 6 markah di sini, dia mesti 6 yang salah. Tengok, kalau 5 markah, mesti 5 yang salah dan 5 pembetulan yang buat. Baru dapat 5 markah. Ya. Di sini ada 6 markah. Tengok pada markah dia tu. Mesti ada 6 yang salah dan 6 pembetulan yang anda kena buat. Dapat? Ini clue dia. Tengok, ya. Anda mesti cari jumpa 6 je. Jangan kalau tak jumpa dapat 5 saja. Cari satu lagi mesti jumpa. Okey, tengok pada clue tu. Okey, mari kita pergi pada soalan yang keempat. Baca petikan bahasa Melayu klasik. Ini bahasa Melayu klasik, ya, bahasa orang dulu-dulu yang lama-lama tu, ya, profesor-profesor dulu. Tok guru dulu baca, ya. Bahasa-bahasa istana dulu-dulu, ya. Di bawah dengan teliti. Baca dengan apa? Dengan teliti. Tengok satu-satu. Kemudian tulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu standard. Tulis balik. Okay, Aziz, ya. Tulis balik dalam bahasa Melayu standard tanpa mengubah bentuk dan maksud asalnya. Penting maksud asalnya tidak berubah. Ya. Mari kita baca bahasa Melayu klasik itu. Syahidan. Maka berkenan Sultan Muzaffar Shah mendengar kata Tun Perak itu, pada hati baginda, buka koma ni, adapun Tun Perak ini tidaklah patut menjadi bentara lagi. Patut menjadi Perdana Menteri. Tutup koma. Ini perkataan raja. Ya. Maka digelar baginda Paduka Raja, disuruh duduk di seri balai setara
Seri Nara Diraja. Maka Paduka Raja pun naiklah duduk dekat Seri Nara Diraja di Seri Balai. Maka Seri Nara Diraja berkisar ke tengah. Ya. Okey, kita tengok Seri Nara Diraja ni siapa? Paduka Raja ni siapa? Sultan Muzaffar ni siapa? Okey. Okey, kita baca sekali lagi. Kalau zaman dulu Sahidan, bahasa zaman moden tak payah Sahidan, potong Sahidan ni. Ya. Sahidan, Arakian, maka tersebutlah kisahlah semua tu tak payah. Bahasa Melayu moden tak ada. Ya. Maka berkenan Sultan Muzaffar Shah mendengar kata Tun Perak itu. Maknanya berkenan, maksudnya Sultan Muzaffar Shah suka dengar kata-kata Tun Perak ni. Budak ni macam pandai ni. Ya. Pada hati baginda berkata, dia kata, ada pun Tun Perak ni sebab dia bahasa dia lentok, pandai, dia tak patut jadi bentara. Tak patut jadi bentara lagi. Bentara ni adalah orang-orang bawahan. Ya. Tetapi dia patut jadi Perdana Menteri. Ya, itu kata Sultan. Okey. Maka digelar baginda Paduka Raja, maka digelarkan Tun Perak ini sebagai Paduka Raja. Dia berikan gelaran. Dia naik pangkat dan diberi gelaran Tun Perak ni Paduka Raja. Ya, diberikan gelaran. Itu kena faham ayat tu dulu. Kemudian disuruh duduk di Seri Balai. Maknanya disuruh Tun Perak ni, Paduka Raja ni duduk di Seri Balai. Setara maknanya setanding. Taraf dia dah naik setara dengan Seri Nara. Seri Nara ya. Seri Nara ni orang yang tinggi dekat istana. Setaraf dengan Seri Nara. Duduk dia. Okey, Seri Nara Diraja tu setaraf dengan Paduka Raja. Maka Paduka Raja ni merujuk pada Tun Perak ya. Pun naiklah duduk. Mula-mula duduk bawah, sekarang dia naik duduk di tingkat atas. Naiklah duduk dekat Seri Nara Diraja di Seri Balai. Kat mana duduk? Dekat Seri Balai. Maknanya dekat istana tu ada Dewan Besar. Dipanggil Seri Balai. Maka Seri Nara Diraja berkisar ke tengah. Maka bila dia naik ke atas, ruang tu sempit, dia terpaksa kisar. Maknanya dia mengenjak ke tengah. Ya, dia duduk ke tengah sedikit. Ya, tempat duduk tu satu, tapi dah masuk dua orang, yang seorang terpaksa berkisar ke tengah. Itu maksudnya berganjak ke tengah. Bahasa Melayu kita, bahasa yang klasik ni kita faham, baru kita translatekan dia kepada bahasa Melayu moden. Ya, macam mana kita nak translatekan kepada bahasa Melayu moden? Bahasa Melayu klasik ni sedap didengar kan? Fahdan, maka berkenan Sultan Muzaffar Shah mendengar kata Tun Perak itu. Pada hati baginda, adapun Tun Perak ini tidak patut menjadi bentara lagi. Patut menjadi Perdana Menteri. Maka digelar baginda Paduka Raja. Disuruh duduk di Seri Balai setara Seri Nara Diraja. Maka Paduka Raja pun naiklah duduk dekat Seri Nara Diraja di Seri Balai. Maka Seri Nara Diraja berkisar ke tengah. Okay, macam mana kita nak translate ni? Dia petik daripada burung terbang dipipiskan lada dalam antologi Sejadah Rindu Kementerian Pendidikan. Okay, macam mana kita nak translate dia? Tengok. Ya. Apa panduan pemarkahan untuk menulis bahasa Melayu klasik ni kepada bahasa standard? Yang pertama sekali, isi cukup dan lengkap mengikut urutan dan ayat yang gramatis. Itu dapat markah 5 hingga 6. Tinggi markah dia. Ya. Yang kedua, isi cukup dan lengkap mengikut urutan dan ayat masih gramatis. Markah dia 4 saja. Ya. Dia tak mengikut urutan dan ayat masih gramatis. Ayat dia sikit tak ada gramatik, tapi masih lagi boleh difaham. Kemudian markah 3 kurang sikit, isi cukup dan lengkap, ayat mengikut urutan dan ayat kurang gramatik. Okey, dapat markah 3. Kemudian markah 2 saja, anda dapat isi cukup mengikut urutan dan kurang gramatis. Isinya tidak cukup, ya. Tidak cukup. Kena ada cukup semua sekali yang dalam ayat tu. Kemudian markah 1 saja, isi tidak cukup, tidak mengikut, tidak gramatik. Tidak gramatik, yang atas tadi kurang gramatik. Ya. Okey. Kalau yang kosong markah ni, anda salin bulat-bulat. Apa yang tu dekat atas, anda salin balik. Tukar-tukarlah sikit.
Ya. Dan isi tidak mengikut aturan. Mari kita lihat macam mana cara menulisnya. Ya. Lalu, Arakian tadi, Sahadan tadi, lalu kita tukar. Berkenan Sultan Muzaffar Shah mendengar kata Tuan Perak itu. Di dalam hati baginda, masuk balik ayat buka koma tadi, buka kurungan, Tuan Perak ini tidak sepatutnya menjadi bentara lagi. Ya, sepatutnya menjadi Perdana Menteri. Tuan Perak digelar oleh baginda Paduka Raja. Diminta duduk di Seri Balai sama kedudukannya setara dengan Seri Naradiraja. Lalu Paduka Baginda pun naik dan duduk di sebelah Seri Naradiraja di Seri Balai. Lalu Seri Naradiraja bergerak sedikit ataupun berkisar dipanggil ke tengah. Itu saja. 6 markah dapat. Full mark. Ya. Okey, senang. Okey, soalan yang terakhir bahagian A ni, kertas 2. Kita baca dialog di bawah mengandungi beberapa peribahasa. Isikan tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai. Ini peribahasa ya. Ya. Soalan peribahasa. Okey, dialog. Tengok dialog ni. Dialog antara Fendi, Munchiu dengan Devi. 3 orang berdialog. Semalam saya ternampak seekor ular berhampiran dengan bangunan terbengkalai itu. Kemudian Munchiu pula menjawab, bahaya tu Fendi. Lepas tu Devi pula menjawab, takutnya saya. Okey, Fendi pula kata, kita perlu laporkan hal ini kepada Tok Ketua Nazri. Bolehlah beliau menghubungi pihak yang berkenaan untuk bertindak sebelum ada penduduk kampung yang menjadi mangsa kerana. Titik ni adalah untuk letakkan peribahasanya. Kerana apa? Kerana apa ya? Okey. Dia kata apa dia? Bolehlah beliau menghubungi pihak yang berkenaan untuk bertindak sebelum ada penduduk kampung yang menjadi mangsa kerana apa Ziz? Kerana ni kena taruh peribahasa. Peribahasa apa nak kerana ni? Ini diceritakan sebelum penduduk kena menjadi mangsa. Ya. Maksud peribahasa berkaitan dengan ya, menyesal dulu pendapatan, menyesal kemudian tidak berguna. Macam tu, soalan-soalan macam tu ya. Kena bertindak dulu. Lepas tu Mincu pula jawab. Okey. Sesal dulu pendapatan ya. Yang tadi sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Okey. Sesal kemudian tidak berguna. Contoh boleh buat peribahasa ni ya. Kemudian Mincu pula menjawab, saya setuju. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan. Pemilik bangunan terbengkalai itu juga mesti diberitahu hal ini. Dalam situasi ini, semua pihak perlu bekerjasama bagai untuk menyelesaikan masalah ni. Bagai apa? Aur dengan tebing contohnya. Ya, mesti bekerjasama. Maksudnya konsep ni. Bekerjasama. Ya, yang atas tadi bertindak sebelum. Bertindak sebelum. Apa peribahasa dia bertindak sebelum ni? Kita tengok. Ya. Yang ini bekerjasama seperti aur dengan tebing. Aur dengan tebing. Ya. Aur ni memegang tebing supaya tebing tak runtuh. Aur dengan tebing. Contohnya, ya peribahasa kita. Sangat kaya dengan peribahasa. Okey. Bagi untuk menyelesaikan masalah ini. Dewi pula menjawab, kita mesti mengambil tindakan secepat mungkin. Jangan pula nanti kita akan menyesal. Ni menyesal ni, perkataan menyesal ni, perkataan ni sepatutnya yang kita letakkan adalah peribahasa yang ini ya. Okey. Peribahasa yang ni. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak guna. Yang atas ni anda kena cari satu lagi peribahasa. Apa dia? Peribahasa dia, ya. Ya. Boleh beliau menghubungi pihak yang berkenaan untuk bertindak sebelum ada penduduk kampung yang menjadi mangsa kerananya. Ya. Ini anda kena cari peribahasa dia. Peribahasa apa yang sesuai dengan ayat ini. Sebab yang bawah ni dicerita pasal penyesalan. Ya. Jumlah markah adalah 6 markah. Jadi anda kena ada 3 peribahasa. 1, 2, 3. Satu peribahasa ni maknanya 2 markah. Ya.
Mari kita tengok apa tu peribahasa yang ada, ya. Yang pertama tadi, malang tidak berbau. Okey. Okey. Kena bertindak dulu sebab kerana malang tidak berbau, ya. Mungkin ada ular akan patuk tu. Jadi, kemudian yang kedua kita betul, bagai au dengan tebing. Yang ketiga, sudah terhantuk baru tengadah ataupun nasi sudah menjadi bubur ataupun sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Yang ni yang kita jawab tadi, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Kita dapat 4 markah. Betul, ya? Okey. Semua anda kena hafal, malang tidak berbau. Anda kena ingat, kena stimulate otak, malang tidak berbau, ya. Jawapan dia. Anda dapat markah, 6 markah. Okey. Semoga mendapat manfaat dan jawab secara tenang, teratur dan teliti. Sekian.